Bismillahirrahmanirrahim. Khianat Yahudi. Dalam piagam Madinah yang dimeterai, antara kandungannya menyatakan penerimaan orang-orang Yahudi sebagai rakyat negara Islam. Orang-orang Islam berpegang teguh dengan penyataan tersebut kerana ia merupakan perintah agama, walaupun perjanjian itu dibuat dengan orang-orang kafir. Tetapi orang-orang Yahudi yang memang terkenal dengan sikap khianat, walaupun membuat perjanjian dengan Allah dan para nabi, mereka tetap mengulangi sikap yang sama terhadap Rasulullah SAW. Mereka menjalankan gerakan menentang Islam dan penganutnya secara menghasut dari dalam, seperti menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam dengan melaga-lagakan umat Islam. Kita baca dulu di mana Madinah, tempat hijrahnya Nabi SAW, ditegakkan negara Islam yang pertama menjadi contoh kepada seluruh manusia di akhir zaman. Diwujudkan di Madinah itu masyarakat majmuk. Di antara penduduknya ialah golongan ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi yang terkenal dengan bijak, cerdik dan berilmu. Mereka punya kitab. Dalam kitab mereka disebut berkenaan dengan zahirnya Nabi akhir zaman, dengan sifat-sifatnya yang nyata. Bahkan mereka yang berkumpul di Madinah itu, apabila melihat di bumi Madinah ada tanda keberkatan, tempat hijrah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul di situ dan ulama-ulama mereka berkhutbah, bersyarah, mengajar, memberitahu kepada pengikut-pengikut berita zahir Nabi akhir zaman, menanda akhir zaman, akhirnya dunia ini. Mereka mesti beriman kepadanya. Mereka menunggu kedatangan Nabi itu. Apabila Nabi SAW diutuskan oleh Allah, tiba-tiba orang Madinah, Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab, beriman kepada Allah dan Rasul akhir zaman itu. Kerana mereka mendapat maklumat daripada orang-orang Yahudi. Malangnya, kebanyakan orang Yahudi tak beriman. Di antara sebabnya kerana ta'assub, fanatik kepada kebangsaan Yahudi. Mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu daripada kaum Yahudi. Tiba-tiba dilantik daripada kaum Arab, bukan kaum Yahudi. Padahal Yahudi dan Arab ini daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu rumpun dikenali bangsa Sam ataupun Semitik. Ibrahim mempunyai anak Ismail, lahir bangsa Arab. Ishak, Yaqub lahir bangsa Yahudi. Itu sahaja ceritanya. Kerana mereka berbangga dengan keturunan Nabi Yaqub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kebanggaan ini menyebabkan mereka jadi sombong. Di antara Yahudi yang terus masuk Islam, bila bertemu dengan Nabi SAW, di antara mereka menunggu untuk melihat dalil dan bukti yang seterusnya. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Bukan sahaja mereka tak beriman,
mereka bertindak mengkhianati Nabi dan sahabat-sahabatnya. Antara contohnya, mereka hampir berjaya melaga-lagakan antara puak Aus dan Khazraj yang pernah berperang di zaman jahiliyah dengan meniupkan asabiyah jahiliyah melalui seorang yang bernama Syas bin Qais. Beliau sangat benci dan mendendami Islam dan umatnya. Beliau telah bertindak sebagai batu api dengan menyuruh seorang Yahudi melagukan syair-syair yang mengingati kembali peristiwa peperangan yang berlaku antara kedua puak di zaman jahiliyah. Ekoran dari itu, di kalangan kedua puak ada yang bermegah dengan kejayaan puaknya dan seterusnya berjanji untuk bertempur. Berita tentang perkara tersebut telah sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Di antara kerja Yahudi ialah melagakan orang Islam. Aus dan Khazraj, dua penduduk, dua kaum yang tinggal di Madinah. Aus dan Khazraj ini berperang di zaman jahiliyah. Ratus tahun berperang. Bila mereka masuk Islam, mereka bersaudara, bersatu. Mereka mengikut perintah Allah dan Rasulnya supaya mereka bersatu dengan Islam. Orang Yahudi tidak senang dengan perpaduan umat Islam ini. Lalu mereka merancang untuk melagakan Aus dan Khazraj. Caranya ialah menggunakan sastra. Di antara hasil sastra ialah syair. Jadi kebanggaan orang Arab. Syair memuja pahlawan masing-masing. Di kalangan Yahudi ada penyair-penyair. Lalu mereka memuja pahlawan-pahlawan Aus dan Khazraj. Mereka dua kumpulan penyair. Yang satu memuja pahlawan Aus, yang satu lagi memuja pahlawan Khazraj. Akhirnya masing-masing bersemangat dengan kaum masing-masing, berkelahi, berbalah. Kalau nak tengok sungguh, kita berperang balik, baru tahu siapa sebenarnya pahlawan. Hampir mencetuskan peperangan. Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Lalu baginda dan beberapa orang sahabat dari kalangan Muhajirin telah pergi menemui kedua-dua pihak. Kepada mereka, SAW bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, Allah Allah, apabila awal jahiliyatin wa ana baina azhurikum ba'da an hadakumullah lil Islam wa akramakum bihi wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah wastanqadakum bihi minal kufr wa allafa baina qulubikum." Ini ucapan Nabi SAW. Maksudnya, wahai orang-orang Islam, Allah Allah, adakah masih menyahut seruan ke arah jahiliyah? Padahal aku masih berada di kalangan kamu. Padahal Allah telah memberi hidayah Islam kepada kamu, memuliakan kamu dengannya dengan Islam, memotong putus hubungan kamu dengan jahiliyah, menyelamatkan kamu dari kekufuran, dan Allah menjinakkan hati-hati kamu. Dengan ucapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu, mereka pun sedar bahawa semuanya itu adalah dorongan syaitan dan tipu daya musuh. Mereka pun menangis kerana menyesal dengan sikap mereka dan berpeluk sesama mereka. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman, Allah menurunkan wahyu. Firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab
yarudukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Al-Imran ayat 100 hingga 103. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu taat sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab, iaitu orang Yahudi, nescaya mereka akan memesongkan kamu menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati malaikat dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuh semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadikan kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Peristiwa di atas merupakan satu dari bukti betapa khianatnya orang-orang Yahudi terhadap Islam dan penganutnya. Selain dari itu, banyak lagi cara lain yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Antaranya ialah menimbulkan keraguan di kalangan penganut Islam di waktu pagi berpura-pura beriman dan di waktu petang menjadi kafir. Manakala orang-orang Islam yang miskin yang ada hubungan dalam kegiatan ekonomi akan ditindas habis-habisan. Rasulullah SAW mengambil sikap bersabar dengan kerana orang-orang Yahudi. Baginda tidak bertindak kasar terhadap mereka, sehinggalah kejahatan mereka sampai ke peringkat yang mengancam keselamatan negara Islam dan masyarakatnya. Kita menyaksikan bagaimana iman orang Islam generasi awal. Sebaik saja mereka mendengar ayat-ayat Quran, mereka terus bermaaf di antara satu sama lain, menandakan bagaimana ayat itu masuk dalam hati mereka. Mereka bukan saja baca Quran, bahkan mereka beriman dengan pengetahuan Al-Quran itu. Gambarkanlah bagaimana di tengah-tengah panas membara nak berperang, bila dengar ayat Quran, dengar ucapan Nabi, mereka balik serta-merta kepada Islam. Ia menandakan keimanan mereka yang sungguh, hati ikhlas pada Allah Ta'ala.
Walaupun ayat ini diturunkan 1400 tahun yang lalu, Quran adalah hidayah kepada umat Islam sehingga hari kiamat. Bukan tertentu zaman Nabi saja. Sampai zaman kita dan sehingga hari kiamat. Orang Islam mesti balik pada Islam. Dan kita menyaksikan bagaimana musuh-musuh Islam ini tak berhenti dalam menagakan orang Islam. Di zaman mutaakhir, kita menyaksikan kejatuhan khilafah Uthmaniyah yang berlaku di awal abad yang lalu. Puncanya ialah apabila golongan ahli kitab yang menjajah pemikiran umat Islam telah berjaya memasukkan fahaman nasionalisme, fanatik kebangsaan dalam diri orang Islam. Tidak dinafikan bahawa kerajaan Islam Turki berlaku zalim. Tak dinafikan. Ada kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi tidak wajar bagi orang Islam meninggalkan Islam, kembali kepada kebangsaan, lupa pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Malangnya di masa mutaakhir, khususnya orang Arab, berjaya ditanam dengan semangat kebangsaan ini. Kita menyaksikan di abad yang lalu bagaimana Sultan Abdul Hamid, Sultan yang akhir Khalifah Uthmaniyah, berusaha untuk menyatukan orang Islam. Di antara melalui projek yang dikenali projek kereta api Hijaz, menyambungkan Turki dengan Madinah, Mekah, dan disambung rangkaiannya sehingga India, sehingga benua India, supaya orang Islam Asia Tenggara ni pergi ke Mekah naik kapal sekadar India saja. Lepas tu mereka naik kereta api, meneruskan perjalanan, akan bertemu dengan orang Islam di India, bertemu dengan orang Islam di Afghanistan, Iran, masuk negeri Arab, untuk menjalinkan hubungan persaudaraan Islam. Projek ini memakan biaya yang besar jumlahnya, tetapi dapat dilaksanakan fasa yang pertama, daripada Turki sehingga Madinah. Bahkan orang-orang kaya Islam sanggup menyumbangkan wakaf, menyumbangkan duit yang banyak untuk diwakafkan bagi menghubung orang Islam. Tetapi malangnya, penjajah telah berjaya meniupkan semangat kebangsaan di dalam diri orang Arab dengan cara yang halus, mengambil sudut kezaliman orang Turki dan meniupkan semangat kebangsaan Arab, orang Arab yang layak jadi khalifah. Kena guling Turki, orang Arab jadi khalifah. Orang Arab yang layak jadi khalifah. Melalui ejen-ejen mereka di sebelah timur, Lawrence, yang berhubung dengan Raja Abdul Aziz yang menubuhkan Arab Saudi. Di sebelah barat, McMahon berhubung dengan Syarif Hussein yang menjadi Raja Hijaz di masa itu. Dua-dua ni membantu Ibnu Saud dan membantu Syarif Hussein untuk menentang Khalifah Uthmaniyah. Maka berlakulah revolusi Arab yang agung yang disebut Al-Thawratul Arabiyyatul Kubra untuk menggulingkan Uthmaniyah. Maka berlakulah tindakan yang sangat mendukacitakan. Di antaranya orang Arab meletup rel kereta api yang sudah dibina, meletup rel kereta api untuk menggagalkan projek ini di atas semangat kebangsaan Arab. Malangnya sampai hari ini orang Arab tak sedar, masih lagi dengan semangat kebangsaan itu. Bahkan diberitakan orang-orang Badui yang tinggal di Jordan, yang tinggal di Arab Saudi, berbangga dengan warisan kereta api ini kerana mereka dapat menggunakan kayu-kayu yang digunakan untuk lantaran kereta api untuk mudah mereka masuk. Sekadar itu saja.
Jasanya ialah rel kereta api ini kayu-kayu digunakan untuk masuk untuk rubuh hotel. Itu dah kepada dia. Mereka lupa ini satu projek untuk menyatukan orang Islam. Sampai sekarang semangat kebangsaan ini masih berjalan. Kita tunggu bila-bila masa saja terus balik peperangan antara orang Islam dengan orang Islam. Peperangan yang besar. Peperangan secara proksi menjadi wakil kuasa-kuasa besar dunia. Apa yang berlaku di Libya, yang berlaku di Syria, yang berlaku di Yaman pada hari ini adalah sakibaki jahiliah yang diamalkan oleh Al-Quranul Karim. Sepatutnya orang Islam sedar dan insaf. Kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala jadikan dunia ini pasang surut. Tidak surut selama-lamanya. Dan tidak pasang selama-lamanya. Walaupun orang Islam mengalami zaman surut, apa yang berlaku adalah merupakan pusingan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kita yakin dan percaya Allah Ta'ala menetapkan ajal kerajaan-kerajaan dalam dunia. Tidak selama-lamanya orang Islam lemah. Akan tiba masa dia kuat. Tidak selama-lamanya musuh Islam tu kuat. Akan tiba masanya mereka lemah. Apa yang penting kita orang Islam balik kepada tali Allah yang disebut dalam ayat ini baca tadi. Dan kena sedar penentangan ahli kitab tidak selesai sekadar begitu sahaja, tetapi berpanjangan sehingga ke hari ini. Tetapi dalam bentuk yang baru. Jadi sekiranya mereka tidak dapat membawa orang-orang Islam menganut ajaran selain dari Islam, sekurang-kurangnya mereka akan berusaha supaya umat Islam terpesong dari ajaran Islam yang sebenar. Antaranya ialah mengembalikan umat Islam kepada zaman jahiliah, serta mencipta ajaran-ajaran baru yang lain dengan nama dan bentuk yang baru. Kita kena sedar akan wujud ajaran-ajaran baru yang dicetuskan di tengah masyarakat Islam. Kalau di zaman Abbasiyah dulu, dimasukkan pahaman-pahaman falsafah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain. Jadi masalah pada orang Islam. Namun ada ulama-ulama mujaddidun dan muslihun yang menyediakan orang Islam. Mereka juga melakukan pembaharuan untuk lawan Islam. Di masa mutaakhir ini, mereka memperkenalkan ideologi dan teori-teori moden. Sosialisme, komunisme, pragmatisme, nasionalisme. Macam-macam lagi. Melalui sekularisme yang lahir daripada berbagai-bagai ajaran yang berkait dengan urusan dunia. Khususnya orang Islam yang jahil tentang agama. Ingat bahawa urusan dunia tak berkait dengan agama. Politik tak berkait dengan agama, ekonomi tak berkait dengan agama. Tak berkait dengan agama. Ini memudahkan dibuka pintu kepada ideologi dan teori-teori. Kita menyaksikan bagaimana orang Islam sanggup berperang kerana menegakkan ideologi asing ini. Sanggup berjuang, lupa pada agama mereka sendiri. Ini sedang berlaku sekarang. Apa yang disebut dalam ayat Quran kita baca tadi adalah hakikat. Quran adalah kitab Allah yang benar sehingga hari kiamat. Yang penting kita balik pada Quran. Wallahu a'lam.